Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mula sama-sama kita sentiasa merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk bangun pada pagi ini, memulakan pagi kita dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan diri kita untuk membuka mata kita pagi itu dan memberi kekuatan untuk kita ke masjid pada pagi itu untuk menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Kita menyahut seruan Bilal, as-salatu khairum minan naum, sembahyang salat itu lebih baik daripada tidur. Asasnya tuan-tuan, antara salat dengan tidur tu, tidur pun boleh jadi ibadah kan, termasuk dalam perkara yang baik tidur. Tidur yang tujuannya untuk kita merehatkan fizikal kita, merehatkan minda kita, merehatkan tubuh badan kita yang telah bekerja seharian. Tapi apabila bertembung dengan sesuatu yang wajib, tidur pada malamnya sehinggalah masuk waktu subuh, bertembung masuklah waktu subuh tuan-tuan, maka keperluan tidur ya, ia perlu dikorbankan. Ia perlu didahului untuk salat fardu subuh itu berbanding dengan tidur. Sebab subuh salat fardu kewajipan sebagai muslim untuk kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan solat yang merupakan ibadah fardu yang mesti kita tunaikan, sedangkan tidur ya, ia bukan jadi fardu, bukan jadi wajib ketika bukan wajib. So mesti didahului dengan solat untuk kita bangun, memulakan pagi kita dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya Allah mudahkan pagi kita, hari kita seharian tu, Allah cukupkan rezeki kita, Allah beri kesihatan yang baik kepada kita, dan mudahan Allah memberkati sepanjang hari yang kita lalui pada hari ini tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya ingin nak maklumkan kan, kita semalam kalau kita nangga kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Imaret 69 kes COVID-19 kan, 69 kes, kita Bintulu ada 9 kes, 7 kes melibatkan kluster Pasai, 1 kes yang disaring yang mempunyai kontak rapat dengan kes positif, dan 1 kes bukan warga negara dari Pakistan yang baru balik daripada Pakistan, kes import 9 kes. Dan kita dimaklumkan juga semalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, yang sebelum tu PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, tapi mulai 18 Januari telah diputuskan untuk seluruh negeri Sarawak untuk PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, kecuali Sibu kan. Sibu masih Perintah Kawalan Pergerakan, lebih ketat lagi, sebab Sibu masih menunjukkan kes-kes yang meningkat, sehingga semalam pun Sibu masih tinggi kan, 30 kes melibatkan Sibu. So bila dah diumum PKPB tuan-tuan bersyarat, maka termasuk kita di Masjid Surau pun SOP-nya akan ada perubahan. Yang saya dah maklumkan dalam grup WhatsApp Masjid Surau untuk Jawatankuasa makluman Jawatankuasa Pengurusan Masjid Surau, SOP-nya ada perubahan sedikit.
Antaranya tuan-tuan, perkara 12 dalam kurungan C, yang minta supaya mana-mana jemaah yang hadir ke majlis surau ya bawa sejadah sendiri. Saya sama je kita ada masalah lah, sebab memang pun dah terbiasa ngembak sejadah kan. Walaupun sebelum tu dah diwajibkan untuk bersejadah, tapi bila perintah kalau pergerakan tu bersyarat, maka diminta untuk bawa sejadah masing-masing gitulah. Ya ada lain lagi lah, cuma nyesik banyak beza. Kuliah masih boleh dilaksanakan, solat Jumaat masih biasa boleh kita laksanakan, cuma seperti biasa yang penjarakan fizikal dan sebagainya yang perlu kita jaga. Program-program masih boleh dilaksanakan, cuma program-program melibatkan sentuhan fizikal seperti kursus jenazah dan sebagainya, maka yang dia boleh. Soalnya ada SOP-nya yang boleh barangkali sentiasa dimaklumkan dengan pihak ahli jemaah dan dilekatkan di mapan kenyataan masjid, supaya ahli jemaah tahu SOP yang mesti kita patuhi ketika berada di masjid ataupun di surau. InsyaAllah tuan-tuan, pagi tu kita isi lagi masa kita dengan sedikit halwa telinga kita, sedikit menambahkan ilmu kita. Kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi junjungan besar kita yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam dan membawa sinaran cahaya kepada umat manusia. Kita minggu lepas tuan-tuan, kita bincang sampai dengan tahun ke-10 kenabian. Selepas Nabi secara rasminya menerima wahyu pada umur 40 tahun. Maka ulama kira tarikh-tarikh penting tu bermula daripada Nabi dilantik secara rasmi umur 40 tahunnya, maka Malaysia digelarnya tahun pertama kenabian, tahun kedua, ketiga, dan sampailah akhirnya kan, sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Lepasnya bila hijrah ke Madinahnya yang ngira tahun hijrah lagi. Tahun pertama hijrah, tahun kedua sampai akhir. Tahun ke-10 kenabian tuan-tuan, maknanya 10 tahun Nabi rasminya menerima wahyu dan dilantik rasmi jadi Nabi, menjadi Rasul. Antara peristiwa-peristiwa besar yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut juga tuan-tuan adalah kewafatan Abu Talib. Yang kita tahu bahawa Abu Talib itu merupakan bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi selepas kewafatan ibunya Aminah, selepas kewafatan datuknya Abdul Muttalib umur Nabi 8 tahun. Lepasnya Nabi dijaga oleh Abu Talib sampailah Nabi besar. Sehingga Abu Talib tu wafat pun, Abu Talib merupakan salah seorang daripada pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedih dan sayangnya tuan-tuan, Abu Talib tu walaupun dia jaga Nabi, sayang Nabi, yang merupakan bapa saudara Nabi. Abu Talib adik-beradik kepada bapa Nabi Abdullah. Tapi sayangnya tuan-tuan, kematian Abu Talib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan yang masih dalam keadaan kafir, dalam keadaan yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi usahakan, Nabi cuba dakwah Abu Talib, Nabi cuba untuk menyampaikan Islam kepada Abu Talib, hatta sampai saat kematiannya kan, saat nak meninggal ya pun Rasulullah minta supaya Abu Talib ucap la ilaha illallah. Tapi usaha tidak berjaya. Sebabnya Nabi menyampaikan, Nabi sampaikan Islam, cuma hidayah itu bukan letak kepada Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka lin nabi wallazina ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nabi nak minta istighfar untuk Abu Talib tu selepas kematiannya, sebabnya sayangnya Nabi kepada Abu Talib.
kasihnya Nabi kepada Abu Talib, mengenang jasa Abu Talib tu kepada Nabi, jaga daripada kecil, melindungi Nabi daripada kafir Quraisy dan sebagainya, maka Nabi minta ampun untuk Abu Talib kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Quran, tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk minta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun kaum orang musyrik itu adalah ulil qurba, ahli keluarga mereka. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah ahli neraka kan. Memang jelas kepada kita bahawa Abu Talib tu tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak membenarkan untuk Nabi dan orang beriman untuk minta ampun kepada Abu Talib. Walaupun jasanya besar menjaga Nabi dan melindungi Nabi daripada kafir Quraisy. Tapi Abu Talib tu hukuman ataupun balasannya di neraka, nya berada di jurang api neraka, di tepi sekali api neraka. Tapi walaupun dia berada di tepi ya tuan-tuan, rasap bahang panas api neraka ya, sampai menggelegak kakinya kan, menyamakan terompah ataupun sepatu daripada ya, terasa daripada kakinya sampai kepala. Kepanasan api neraka walaupun dia berada di tepi je, di ujung. Di ujung kuranglah sikit panasnya kan, tapi panasnya tetap walaupun di ujungnya tetap. Kalau nya makan sesuatu terompah atau sepatu daripada api neraka ya, daripada kakinya sampai terasanya kepala. So ya balasan bagi Abu Talib, walaupun ada jasa kepada Rasulullah, tapi sebab masih lagi tidak beriman, sedang Allah madah lahum ashabul jahim, mereka yang tidak beriman itu bagi mereka adalah ahli neraka kan. Wa na'udzubillah untuk kita. Dan ia juga menjadi peringatan kepada kita juga tuan-tuan, Rasulullah tugasnya menyampaikan, tabligh kan. Salah satu daripada sifat-sifat Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran Islam. Tapi soal hidayah tu bukan soal kepada Nabi kan. Nabi tidak mampu memberi hidayah kepada mereka yang Nabi sukai, ataupun juga kepada kita, orang yang kita sukai, kita dapat beri hidayah kan. Tapi tugas kita menyampaikan. Kita menyampaikan apa yang disuruh dalam Islam. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kendaki, yang engkau sukai, yang engkau kasihi. Tapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. So Nabi pun mampu untuk memberi hidayah, tapi Nabi menyampaikan, tetap menyampaikan tanpa putus asa, tanpa penat lelah, tanpa tanpa bosan untuk sentiasa menyampaikan Islam. Tapi soal hidayah ya, maka Allah yang menentukannya kan. Sama juga kita tuan-tuan, tugas menyampaikan untuk menyambung tugas para nabi dan rasul untuk kepada semua kita kan. Kita yang ada ilmu, kita yang ada pengetahuan, kita yang ada pengetahuan tentang Islam, untuk kita boleh sampaikan Islam kepada siapa sahaja, supaya orang tersebut menerima Islam, menerima tentang kebenaran Islam. Tapi soalnya berubah atau menerima hidayah tersebut adalah kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala balik. Tapi jangan pernah putus asa untuk kita untuk menyampaikan Islam. Jangan putus asa untuk kita menyeru orang ke arah kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sentiasa untuk menyampaikan benda yang baik yang mengarahkan kepada takwa. Jangan pernah putus asa. Si cukup kita madai, aku dah beri nasihat dengannya 2 kali dah. 3 kali dah aku nyampai dengannya, si joknya berubah. Ya sekatinya lah. Jangan macam ya kan. Kita soal kita padah sampaikan. Sampaikan aja. Selagi ada keupayaan untuk kita menyampaikan, sampaikan. Cuma barangkali tuan-tuan, bagaimana kaedah untuk kita menyampaikan kepada seseorang kan. Masing-masing manusia tu hanya ada tabiat dan penerimaannya masing-masing. Barangkali ada orang kita sesuai untuk sampaikan kaedah macam tu. Ada orang sesuai untuk kita sampaikan kaedah macam tu. So kita perlu melihat kepada mad'u kita, orang yang kita nak sampaikan,
kesesuaian bagaimana kita nak menyampaikan satu perkara yang perlu dilihat supaya penyampaian kita mudah untuk diterima oleh seseorang, kan. Kita negur isteri kita lain caranya, nak kita madah dengan anak kita lain cara, dengan orang muda lain caranya, kan, dengan orang tua lagi lebih sensitif pun lain caranya, kan. So benda yang perlu dilihat kaedah-kaedah pelaksanaan dakwah kita supaya lebih mudah untuk diterima oleh orang lain. Ya, kematian Abu Talib, tuan-tuan, yang memang Nabi merasai pemergian Abu Talib tu, yang Abu Talib tu merupakan pendukung kepada Nabi, yang membantu Nabi dalam usaha dakwahnya. Selepas tuan-tuan, 2-3 bulan selepas kematian Abu Talib tu, kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Kita sebut bahawa Khadijah tu merupakan isteri Nabi yang wanita pertama yang memeluk Islam. Bahkan bila Nabi nerima wahyu yang pertama, nya madah dengan Khadijah dulu dalam keadaan Nabi ketakutan, madah dengan Khadijah, minta ditenangkan oleh Khadijah, dan menyampaikan apa yang diterimanya daripada Jibril kepada Khadijah. Bahkan Khadijah tu tadi merupakan wanita pertama memeluk Islam dalam sejarah Islam. Dan Khadijah tu kita madah bahawa seorang wanita yang kaya, kan, ahli perniagaan, yang pernah berkahwin sebelumnya tapi suaminya meninggal. Suami-suaminya meninggal, dan lepasnya kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Dan bila pemergian Khadijah pun, Rasulullah pun sangat merasaikan pemergian Khadijah, sehingga tahun ke-10 kenabiannya disebut sebagai Ummul Hazan, tahun kesedihan buat Nabi, sebab kehilangan orang-orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebut juga bahawa bila Khadijah tu meninggal, tuan-tuan, Khadijah tu wafat, Nabi sepanjang hidup dengan Khadijah, Nabi tidak pernah beristeri lain, kan. Lepas Khadijah meninggal, barulah Nabi ada isteri-isteri yang lain. Tapi Allah ada janjikan Khadijah itu merupakan ahli syurga. Yang memang ada tempat khas untuk Khadijah di syurga, yang ada rumah khas untuk Khadijah di syurga. Sebab bagi wanita tu sangat mudah sebenarnya untuk masuk syurga. Dua bendanya jaga pada Nabi, kan. Pertamanya taat kepada Allah, jaga salatnya, jaga puasanya. Keduanya taat kepada suami. Ya, ciri-ciri yang ada pada Khadijahnya taat kepada Allah, melaksanakan kewajipan kepada Allah, kemudiannya taat kepada Nabi, taat kepada suaminya Rasulullah, menyumbang baktinya kepada Nabi Muhammad. Maka sebaik-baik balasan untuk Khadijah itu adalah memang Allah sediakan untuknya syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Selepas tuan-tuan, Rasulullah kahwin dengan dalam tahun ke-10 kenabian juga, Rasulullah mengahwini Saudah pada pada bulan Syawal pada tahun ke-10 kenabian, mengahwini Saudah radhiyallahu anha, merupakan wanita, sebaik-baik wanita yang memeluk Islam juga, kan. Ia pernah berhijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah tu 2 kali, kan. Perintah pertama untuk hijrah ke Habsyah kali pertama pada tahun ke-5 kenabian, kemudian tahun ke-7 kenabian pun kali kedua para sahabat diminta untuk hijrah ke Habsyah disebabkan berlaku penyiksaan kepada orang-orang Islam, termasuklah Saudah tu dan suaminya Al-Sakhran bin Amru pun hijrah ke Habsyah, tapi lepas adanya balik ke Mekah lagi. Tapi dikatakan suami Saudah tu nya wafat, meninggal di Habsyah ataupun semasa dah balik ke Mekah. Dan lepasnya Rasulullah berkahwin dengan Saudah tu, yang merupakan janda balu lah.
balu kepada Sakhran tu, Rasulullah mengahwininya. Dan lepas dia juga Rasulullah cuba untuk berdakwah di Taif. Dakwah di Taif. Taif tu dari Mekah lebih kurang 60 batu kan. 60 batu daripada Mekah. Nabi berjalan kaki daripada Mekah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah, orang suruhan Nabi. Zaid bin Harisah, Nabi jalan kaki dan Nabi berada di Taif 10 hari. 10 hari Nabi cuba untuk berdakwah dengan orang-orang Taif. Tapi dakwah Nabi ditolak orang Taif. Bahkan orang Taif tu mengarahkan sidak hamba-hamba sahayanya, mengarahkan orang-orang Taif tu, ketika Nabi keluar daripada Taif, mereka mengarahkan supaya golongan-golongan hamba tu baling batu kepada Nabi, sehingga luka pada Nabi. Tapi Zaid bin Harisah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar. Bayangkan kita kan, orang-orang hamba sahaya tu berbaris dalam perjalanan Nabi keluar daripada Taif tu, baling Nabi dengan macam-macam, baling dengan batu, dicaci, dimakinya Nabi dan sebagainya, sehingga ada kesan-kesan luka pada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang berlaku. Tapi Nabi si balas, Nabi si ambil batu yang ditikamnya, Nabi si baling balik dengan orang-orang Taif ya. Walaupun Nabi dibaling batu, Zaid bin Harisah pun yang melindungi Nabi pun terkena balingan batu tersebut, dimaki hama, disumpah salah, tapi si baling balik kan, si membalas kejahatan dengan kejahatan, si membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga akan tuan-tuan, bila Nabi dah berlalu daripada orang-orang yang membaling batu ya, Nabi berteduh di bawah pohon pokok, ada ladang ataupun kebun anggur kita ada, yang menumpang berteduh di kawasannya, dan Nabi doa kan, Nabi doa, Nabi minta kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepayahan kesusahannya. Supaya tuan-tuan, Nabi pun merupakan manusia yang berharap bergantung kepada Allah kan. Walaupun nabinya rasul, tapi sifat kemanusiaan tetap ada pada Nabi. Kebergantungannya tetap ada kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tetap Nabi minta kepada Allah, merintih kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ungkapan doa Nabi apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Dikau aku mengadu atas keletihan tenagaku, kekurangan hilahku, kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Maha Penyayang lagi belas kasihan, Dikaulah Tuhan yang golongan lemah dan dhaif. Dikaulah Tuhanku, kepada siapa yang hendak aku menyerah, apakah kepada orang-orang yang jauh membenci daku, atau kepada seteru yang telah Engkau beri kuasa mengatasi daku, dan hingga akhir. Nabi merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan kan untuk perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam doa Nabi sekedar untuk merintih, untuk putus asa dan sebagainya kan. Cuma sebagai sifat manusia biasa tu, Nabi cuba untuk minta belas ihsan Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Sehingga dikatakan lepas ya kan, Allah Subhanahu wa taala madah dengan malaikat untuk menghempap orang-orang Taif tu dengan buah-buah bukit yang berada di Mekah ya. Bukit Abu Qubais dan bukit bukit Qaiqaan, dua bukit yang berada di Mekah. Malaikat minta izin dulu dengan Nabi untuk menghempap orang Taif, tapi Nabi si mau kan. Nabi cuma yang Nabi harapkan
supaya orang Taif tu, generasi keturunan yang lahir daripada orang Taif tu merupakan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nak madah kepada kita bahawa Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun Nabi dibaling dengan batu dan sebagainya, tapi walaupun ditawarkan oleh malaikat untuk menghempap orang Taif, tapi Nabi menolaknya, dan Nabi doakan supaya orang-orang Taif tu, generasi lahir daripada Taif tu, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja kepada kita, tuan-tuan. Jangan cepat untuk membalas kejahatan orang dengan kejahatan, dan jangan sekali-kali untuk kita nak mikir bahawa kita mesti membalas kejahatan dengan kejahatan, kan? Maka sedaya mungkin, tuan-tuan, untuk kalaupun orang melakukan kejahatan kepada kita, sedaya mungkin untuk kita balas dengan kebaikan. Paling kurang pun doakan. Nabi ungkapkan doa. Walaupun orang yang nuduh kita macam-macam, walaupun orang fitnah kita macam-macam, walaupun orang maulah benda asyik bagus kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan orang tu diberi hidayah oleh Allah, mudahan orang tu diberi kebaikan kepadanya dan sebagainya. Doa yang baik supaya dia dapat berubah dan sebagainya, kan? Jangan kita membalasnya dengan benda yang tidak baik, kan? Kalau macam 2 kali 5 kita lah, 2 kali 5 10. Kalau punya melakukan kejahatan, tuan-tuan, disebabkan mencuri apa-apalah, masuk rumah kita, pecah rumah kita dan sebagainya, mencuri tayar kita, bangun pagi subuh hilang semua tayar, rim-rimnya sekali. Ada kan berlaku, terutama orang parking di luar gate rumah, nangga pagi bangun sek dah tayar gate keretanya. Tapi bagus je orang yang curi tu dingkahnya jack suatu yang supaya kereta orang yang lagi okey lah, tayar dengan rimnya jadi ambilnya. Yalah, biar kita serah kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan lah. Bukan kita yang menghukum orangnya, tapi paling kurang pun barangkali kita doakan supaya orangnya bertaubat, orangnya berubah dan sebagainya, kan? Walaupun kita diberinya musibah, tapi sedaya mungkin untuk kita mencari supaya orang membalasnya dengan kebaikan. Okey. Dakwah Nabi di Taif pun ditolak oleh orang-orang Taif. Kemudian lepas ya, tuan-tuan, Nabi cuba untuk berdakwah dengan kabilah-kabilah yang datang daripada luar Mekah. Terutama, tuan-tuan, orang-orang yang datang mengerjakan ibadah haji di Mekah. Zaman jahiliyah ya, sebenarnya juga orang melaksanakan ibadah haji. Sebab haji itu adalah warisan daripada ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Memang orang setiap tahun akan mengerjakan ibadah haji. Lepas bulan Syawal dah masuk bulan haji, kan? Bulan Syawal, bulan Zulqaidah, kemudian Zulhijjah. Kemuncak haji itu adalah bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Kemudian seterusnya sampailah masuknya hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Memang setidaknya dah mengerjakan ibadah haji, mewarisi daripada amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi amalan haji yang dilakukan oleh zaman tersebut bercampur baur dengan amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ada yang zaman jahiliyah tu ada yang tawaf dalam keadaan telanjang dan sebagainya, kan? Ada, kita baca sirah, ada sirah ya. Setidaknya kan jahiliyah, nya bercampur aduk ibadahnya dengan yang mensyirikkan Allah. Di sekeliling Kaabah ya ada banyak-banyaknya berhala diletakkan di sekeliling Kaabah ya. So dia walaupun yang nyebut nama Allah, tapi yang mensyirikkan Allah dengan menyembah sesuatu yang lain juga, dengan patung berhala dan sebagainya, Al-Lata, Al-Uzza, nama-nama Tuhan yang disembah, patung-patung berhala yang disembah oleh mereka. Pada tahun ke-11 kenabian, tuan-tuan, Nabi
cuba untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang datang, terutama yang datang tuan-tuan daripada Madinah. Madinah ketika yang bukan namanya Madinah, Yasrib kan. Yasrib namanya. Nabi hijrah ke Madinah, barulah Nabi tukar nama daripada Yasrib kepada Madinah. Kabilah yang datang dari Madinah adalah kaum Ansar. Yang Ansar, Nabi mendatangi mereka. Mula-mula Nabi berdakwah kepada 6 orang daripada Madinah, kaum Ansar tu. Nabi menerangkan Islam kepada mereka. Nabi menyampaikan Islam kepada dan 6 orang mereka orang Ansar atau orang Madinah tu yang memeluk Islam. Antaranya As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qatbah bin Amir dan Aqabah bin Amir, Jabir bin Abdullah. 6 orang tu yang memeluk Islam, yang daripada kaum Ansar, yang datang ketika musim haji tahun ke-11 kenabian. Dan tahun ke-11 kenabian juga tuan-tuan, Rasulullah mengawini Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tu adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq tu kawan rapat kepada Nabi, sahabat kepada Nabi. So Abu Bakar tu yang merangkap bapa mentua kepada Nabi dan merangkap sahabat rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika ya tuan-tuan, Nabi mengawini Aisyah hanya akad saja, nikah saja, tapi tinggal sama dengan Nabi. Kalau kita baca sirah ya, Nabi mengawini Aisyah tu umur 6 tahun, Aisyah. Tapi Nabi bersama dengan Aisyah. Selepas hijrah ke Madinah, pada tahun pertama hijrah ke Madinah, selepas Aisyah umur lebih kurang 9 tahun, kita beza tuan-tuan orang Arab dengan orang Malaysia dengan lain. Arab tu lebih besar bentuk badan, tubuh badannya, dan lebih cepat untuk akil baligh. Wanita tu seawal-awalnya pun 9 tahun dia pun dah baligh, dah baligh untuk kita madahnya dah mukallaf. Lepas 3 tahun kahwin, bawa Nabi tinggal bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tu Nabi wafat, Aisyah masih umur belasan tahun kan. Dan Aisyah hidup lama juga, sampai 60 lebih tahun Aisyah hidup. Dan Aisyah tu antara isteri Nabi yang kalau kita nangga tempat Nabi dimakamkan kini tu adalah rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, rumah Aisyah dengan Nabi memangnya sebelahan dengan Masjid Nabawi. Cuma kini tu Masjid Nabawi dah proses pembesaran dan makam Nabi pun termasuk dalam Masjid Nabawi. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal di rumah Aisyah kan. Di pangkuan Aisyah Nabi wafat. Nabi minta izin daripada isteri-isterinya lain supaya tinggal di rumah Aisyah saat-saat beberapa hari sebelum Nabi wafat. Dan Nabi wafat pun meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi wafat, Aisyah masih tinggal di rumahnya. Dekat dengan makam Rasulullah. Sampai Aisyah wafatnya masih tinggal rumahnya. Cuma Aisyah dikubumikan di Sia, tapi nya dikubumikan di perkuburan Baqi' bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi. Tahun ke-11 kenabian tadi kita sebut bahawa Nabi mengawini Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian tuan-tuan, berlaku lagi satu peristiwa besar juga, Bayatul Aqabah, perjanjian Aqabah pertama yang berlaku Nabi dengan 12 orang kaum Ansar daripada Madinah ketika musim haji pada tahun ke-12 Hijrah, tahun ke-12 kenabian. Nabi berdakwah kepada orang-orang Ansar tu, dan 12 orang kaum Ansar tu yang melakukan perjanjian Aqabah kepada Nabi.
disebut sebagai Bai'atul Aqabah, yang 12 orang untuk memeluk Islam dan melakukan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun ke-12 kenabian juga tuan-tuan berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj kan biasa saban tahun, setiap tahun kita akan memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi. Bahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk memberi kesan yang besar kepada kita sebenarnya kan. Tiap hari 5 waktu sehari semalam, solat 5 waktu yang difardukan ketika Isra' dan Mi'raj. Maknanya kita ingat Isra' dan Mi'raj tu setiap hari. Sebab kefarduan 5 waktu sehari semalam adalah sempena dengan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang berlaku pada, walaupun ulama beza pandangan bila sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj tu, tapi mengikut kalau kita madah gaya peristiwa Isra' Mi'raj tu nya berlaku pada tahun-tahun terakhir sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tahun-tahun terakhir sebab bila hijrah ke Madinah, solat 5 waktu dah difardukan, dah memang dah diwajibkan. So sebelum daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu, orang Islam mesti diwajibkan solat 5 waktu, tapi hanya solat 2 rakaat aja nak. 2 rakaat pagi dan petang aja. Selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj baru ada kewajipan solat 5 waktu sehari semalam. Asalnya 50 waktu. Kan? Nabi menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala 50 waktu. Tapi dikurang sampai jadi 50 waktu. Dikurang 45 waktu, tinggal 5 aja. Yang 5 ya pahalanya pun sama, seolah-olah kita solat 50 waktu sehari semalam. Tapi dalam perjalanan Isra' Mi'raj ya, Nabi diperjalankan satu malam kan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah ungkapkan dalam Al-Quran ya, surah Al-Isra ya, ayat pertama tentang Isra' dan Mi'raj tu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maha suci Allah yang punya hambanya pada malam hari lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram ke masjid aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Memang Allah sebut dalam Al-Quran, pada malam tersebut Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan satu malam perjalanan daripada Masjid Haram Mekah ke Palestin, Masjid Aqsa, kemudian diisrakan sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah Nabi menerima perintah kefarduan solat 5 waktu yang hanya berlaku pada satu malam. Esok paginya Nabi ada di Mekah balik. Mun logik akalnya memang kita ngira akal lah kita memang logik kan. Sedangkan zaman yang ni dah kenderaan yang selaju untuk membawa Nabi, yang begitu laju, jet kah, pejuang kah, kapal terbang kah, yang paling laju pun barangkali unta ataupun kuda lah. Belum ada kenderaan-kenderaan yang semacam kita kenetuk kan. Tapi kita bercakap bukan kuasa Nabi, kita bercakap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah mulakan Subhanallazi, maha suci Allah. Allah memuji dirinya sendiri kan, memang atas kuasa Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah menggunakan seekor binatang yang nama Burak. Diperjalankan pada malam tersebut. Maknanya kalau kita bercakap soal kuasa Allah, maka tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Bahkan mengatasi daripada kenderaan kita ada sekarang untuk jet kah, roket kah, apakah. Roket nak sampai ke bulan, ke angkasa lepas pun dapat satu malam. Tapi Allah memperjalankan Nabi untuk mengatasi daripada 7 petala langit kan. Kita tahu tuan-tuan, 7 petala langitnya sampai ni. Adakah langit yang kita nampak ya, ataupun langit sampai dengan orang angkasawan sampai ke bulan kah?
Kita si tahu kan, bahkan angkasawan orang mengkaji tentang planet tu pun si tahu di sini hujung kepada alam semesta tu. Yang si jumpa kan. Maknanya suatu benda yang tidak terjangkau dengan akal kita, memang sedang hujung kepada alam semesta tu hanya Allah yang Maha mengetahui. Manusia tu sedang sampai tahap ya kan. Sebab kita si tahu sini tingkatan-tingkatan langit-langit yang disebut sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya kan. Lebih jauh daripada bulan, lebih jauh daripada planet-planet yang berada di alam semesta tu kan. Sebab bila kita nyebut kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan sesuatu, kun fayakun. Allah sebut jadi maka jadi. Tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebab dalam peristiwa Isra Mi'raj kita wajib imani, kita wajib percaya yakin tanpa ada keraguan memang berlaku kepada Nabi secara roh dan jasad. Roh dan jasad, bukan Nabi mimpi je. Bukan Nabi mimpi. Kalau dalam konteks menerima wahyu macam-macam kan, ada Jibril datang kepada Nabi sampai ke sendiri, ada Nabi nikmat wahyu dalam keadaan melalui mimpi. Tapi Isra Mi'raj tu bukan melalui mimpi. Tapi melalui roh dan jasad Nabi digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 kenabian. Okey. Jadi saya tuan-tuan diajak untuk pagi itu untuk sedikit renungan untuk kita ingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudahan lebih lagi mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi. Makin dekat kita kepada Rasulullah, makin kita mengenali Nabi, maka semakin itulah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta bersama dengan Rasulullah di akhirat kelak dan dapat syafaatnya. Saya akhiri, mohon maaf dengan apa jua kekurangan terkasar bahasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.